Salam sejahtera dan selamat petang cikgu ucapkan kepada semua anak murid tingkatan 1. Jadi hari ini kita akan meneruskan lagi PDPR Pendidikan Moral. Jadi tajuk hari ini unit 3 iaitu hidup bermoral pemangkin kesejahteraan. Jadi anak murid boleh rujuk buku teks masing-masing unit 3. Dalam unit 3, anak murid akan belajar tentang kepentingan mempelajari moral, cara hidup bermoral dan tidak bermoral, manfaat mempelajari moral dalam kehidupan, dan cara mempraktikkan perlakuan bermoral dalam kehidupan seharian. Jadi untuk unit 3 ini, nilai universal yang akan dipelajari ialah toleransi, kejujuran, harga diri, kerjasama, hemah tinggi dan juga nilai berterima kasih. Pendidikan moral perlu dipelajari kerana dapat mendidik kita menjadi insan yang bermoral dan juga berakhlak mulia. Terdapat pelbagai kepentingan mempelajari dan mengamalkan tingkah laku bermoral. Okay, jadi dalam slide cikgu ini, cikgu dah senaraikan 5 kepentingan mempelajari moral. Yang pertama, menjadi insan yang berakhlak mulia, mengamalkan integriti, mempunyai nilai sejagat, membentuk perpaduan dan mengamalkan kesejahteraan sejagat. Nanti cikgu akan terangkan satu persatu kepentingan mempelajari moral ini pada slide yang seterusnya. Kepentingan mempelajari moral yang pertama, menjadi insan berakhlak mulia. Okay, seperti yang ditulis dalam buku teks, boleh rujuk buku teks masing-masing. Sebagai insan yang berakhlak mulia, saya sentiasa berfikir dan bertingkah laku selaras dengan nilai-nilai murni yang sepatutnya. Misalnya, saya sentiasa menjaga maruah diri dan keluarga dengan mentaati ibu bapa saya dan belajar sehingga berjaya. Saya juga mengamalkan perlakuan yang sopan pada setiap masa. Jadi, kepentingan mempelajari moral ini menjadikan kita seorang yang mengamalkan tingkah laku yang baik, yang sopan pada setiap masa. Kepentingan yang kedua adalah mengamalkan integriti, iaitu sebagai seorang yang berintegriti, saya perlu berpegang teguh kepada agama, nilai dan peraturan ketika bertindak dan bertingkah laku dalam pelbagai situasi. Misalnya, saya menjalankan tanggungjawab dengan amanah. Contohnya, kamu dilantik sebagai seorang ketua kelas ataupun seorang pengawas, jadi kamu perlu amalkan sikap integriti ini dalam kehidupan kamu. Kepentingan mempelajari moral yang seterusnya ialah mempunyai nilai sejagat. Iaitu sebagai seorang yang mengamalkan nilai sejagat, saya sentiasa bersedia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni yang diterima oleh semua. Misalnya, saya sentiasa menghormati sesama manusia dan menyayangi haiwan. Sejagat ini dimaksudkan dengan seluruh dunia ataupun sedunia ataupun antara bangsa. Ianya menurut Kamus Dewan. Baiklah, yang keempat ialah membentuk perpaduan. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa, budaya dan agama, saya perlu berganding bahu untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Misalnya, saya sentiasa menghormati individu lain walaupun berbeza agama daripada saya. Jadi, kita yang tinggal di negara Malaysia ini, yang berbilang kaum ini, kita perlu saling hormat menghormati. Tak kisahlah bangsa apa, kita perlu kekalkan semangat perpaduan ini dan saling menghormati di antara satu sama yang lain. Kepentingan mempelajari moral yang kelima ialah mengamalkan kesejahteraan sejagat. Sebagai seorang yang mementingkan kesejahteraan, saya perlu peka
dan prihatin serta memainkan peranan dalam usaha mengatasi isu-isu sejagat demi kesejahteraan kehidupan bersama. Misalnya, saya berusaha menjaga alam sekitar dan menghindari pertelingkahan demi keamanan dan keharmonian hidup. Seterusnya ialah cara hidup bermoral dan tidak bermoral. Kita akan belajar satu persatu untuk membanding bezakan cara hidup bermoral dan tidak bermoral. Cara hidup yang bermoral ini merangkumi aspek fizikal, mental dan juga sosial. Di mana yang pertama suka membantu, menepati masa, bersikap jujur, beradab sopan, berintegriti dan juga bijak menangani stres. Mana-mana perbuatan yang menunjukkan cara yang bermoral, yang lebih kepada sifat-sifat murni, hormat menghormati, bertolak ansur, ianya cara hidup yang bermoral. Berbanding dengan cara hidup tidak bermoral, ianya memberikan pelbagai kesan negatif dari aspek kesihatan dan juga maruah diri. Contohnya, lumba haram, membuli, melepak, mencuri, membazir, menyalahgunakan dadah dan juga merokok. Membazir ini contoh kepada semua aspek. Contohnya membazir wang, membazir masa, itu merupakan cara hidup yang tidak bermoral. Kenapa pentingnya cara hidup bermoral ni dalam kehidupan kita? Yang pertama, ianya membentuk akhlak yang mulia. Kedua, masa depan akan terjamin. Yang ketiga, imej diri dan keluarga terpelihara, dipandang tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Ini ada 4 kepentingan kenapa kita perlu mengamalkan cara hidup bermoral. Seterusnya, kesan terlibat dalam cara hidup tidak bermoral. Yang pertama, imej diri dan keluarga terjejas. Yang kedua, tidak disukai oleh orang ramai, tiada masa depan, didenda dan dipenjara. Sekiranya kamu mengamalkan cara hidup yang tidak bermoral seperti mencuri, histerisme, menipu, membuli, membazir, melepak, menyalahgunakan dadah, seperti mana yang ada dalam slide yang sebentar tadi, di mana kesan-kesan ini akan mengakibatkan imej diri dan keluarga kamu terjejas. Yang kedua, kamu tidak akan disukai oleh orang ramai. Yang ketiga, tiada masa depan. Dan last adalah didenda dan dipenjarakan sekiranya kamu terlibat dengan mana-mana jenayah sosial. Baiklah kelas, secara kesimpulannya, pendidikan moral ini bukan saja mendidik kita menjadi insan yang bermoral dan juga berakhlak mulia. Ianya juga bukannya hanya sekadar dapat membezakan baik dan buruk sesuatu perkara atau tindakan, malah membolehkan kita mengamalkan nilai sejagat dan membentuk perpaduan dalam kehidupan seharian. Baiklah, kelas, cikgu sambung balik. Okay, untuk slide ini ianya berkaitan dengan tugasan PDPR minggu ini, iaitu lengkapkan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. Tahap 2 untuk penguasaan pendidikan moral. Jadi, pelajar perlu buat peta ini terlebih dahulu, kemudian baru isikan jawapan pada tempat kosong yang telah disediakan. Salin dalam buku pendidikan moral kamu. Berikut merupakan tugasan yang kedua, iaitu lengkapkan peta buih di bawah dengan pilihan jawapan yang sesuai. Jadi, peta minda yang kedua ini, peta buih, perlu buat terlebih dahulu, kemudian baru isi jawapan pada ruangan yang telah disediakan. Maknanya kamu perlu buat 2 peta minda
dalam buku tulis kamu. Faham? Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri kelas pada hari ini, peringatan mesra. Latihan perlu dibuat dan disalin dalam buku tulis pendidikan moral. Siapkan tugasan dan hantar pada WhatsApp group setelah selesai untuk semakan tugasan. Sebarang persoalan tentang tugasan ini atau kurang jelas, sila hubungi cikgu. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Stay safe.